Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qur rabbi zidni 'ilman. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, dan katakan wahai Muhammad, wahai Tuhan kami, zidni, tambahlah kepadaku, 'ilman, ilmu pengetahuan. Surah Thaha ayat 114. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tetamu Allah, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana beri keizinan dan kesempatan kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita berada di rumah Allah ini, untuk sama-sama kita meneruskan siri-siri kuliah maghrib kita. Dan insya-Allah seperti biasa saya gunakan kitab hadis kursi sebagai bahan rujukan ilmu kita. Baik, malam ini saya nak kutip lagi sepotong hadis kursi yang diriwayatkan daripada Al-Hakim dalam kitab Al-Mau'izah fil Ahadits Al-Qudsiyah yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman fi riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqul Allah azza wa jalla, ya bani Adam, unzur ila nafsika wa ila jam'i khalqi, fa in wajadta a'azza 'alaika min nafsika fasrif karamatahu ilaika, wa illa akram nafsaka bitawbah wa 'amalin salih. In kanat nafsuka 'alaika 'azizatan wazkuru ni'matallahi wazkuru ni'matallahi 'alaika wa misaqal ladzi wasaqakum bih iz qultum sami'na wa ata'na, atau kama qala. Dalam hadis kursi ini Allah Ta'ala berfirman, wahai sekalian manusia, lihatlah kepada dirimu dan kepada sekalian makhlukku. Jika engkau dapati seseorang yang lebih mulia daripadamu, maka pindahkanlah kemuliaan itu kepada dirimu. Jika tidak, muliakanlah dirimu dengan bertaubat dan beramal yang baik. Jika engkau merasa dirimu mulia, maka ingatlah nikmat Allah atas dirimu dan perjanjian yang dijanjikan kepadamu tentang hal yang ketika mana kamu mengatakan, kami mendengar dan kami mematuhi. Baik, di antara perkara yang menjadi intipati hadis yang kita baca pada malam ini, Allah Ta'ala mulakan dengan ya bani Adam. Makna dia, wahai manusia. Manusia ni siapa? Siapa jugalah, kecil ke besar, tua ke muda ke, yang berpangkat ke tak berpangkat ke, yang berjubah ke tak berjubah ke, siapa jugalah yang sama ada beriman ke tak beriman, Allah Ta'ala ingatkan. Baik, jika lihatlah pada dirimu dulu dan kepada sekalian makhlukku. Mana lihat diri kamu. Tapi kalau kita tengok, Allah Ta'ala ciptakan kita ni cukup hebat, yang boleh membezakan kita ni dengan haiwan. Walaupun penciptaan manusia ni, kita ni lewat nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Allah Ta'ala ciptakan gunung ganang dulu, kemudian Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk lain, malaikat. Kemudian barulah last sekali Allah Ta'ala ciptakan manusia. Kemudian Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat sembah kepada Adam, manusia. Dalam satu riwayat saya baca, Allah Ta'ala ciptakan makhluk-makhluk yang akhir kita ni, makhluk akhir ni, makhluk yang awal pokok-pokok tu untuk apa? Untuk berkhidmat dengan kita. Semua makhluk-makhluk yang ada pokok, gunung, ganang, semua dia berkhidmat dengan kita. Laut berkhidmat dengan kita.
Sebab itulah berapa ramai hari ini jadi orang kerja Petronas, cari gali gaji puluh ribu. Laut tu, dalam laut tu ada satu bahan bakar yang mendidih, nama dia Al-Bahrul Mashdud. Dalam lautan yang ada api yang mendidih. Apa benda dia? Minyak. Dan dalam laut lah ada besi. Tuan-tuan, kita hari-hari pakai besi. Saya datang ceramah ni pun pakai besi. Tengah berceramah pun pakai besi. Ni besi ni. Ni besi ni. Kalau tak ada besi ni, tuan-tuan tak dengar tu speaker. Dalam laut tu besi itu berkhidmat untuk kita. Jadi semua makhluk yang ada ni semua berkhidmat dengan kita. Sebab itulah Allah Ta'ala tengok pada diri kamu dan cuba kamu bandingkan dengan makhluk-makhluk lain dan berkhidmat dengan diri kita. Ya, itulah yang dapat kita tengok dengan binatang sebagai contoh. Binatang berkhidmat dengan kita. Dan itulah surah Al-Hijrah pun tengok-tengok penyertaan korban dah tutup dah. Nak khidmat dengan kita, pak daging. Saya selalu contoh makna dia. Kita ni beza dengan binatang. Binatang ni dia ada akal, tetapi dia boleh belajar, tetapi dia tidak boleh mengajar. Dia ada akal, dia boleh belajar, tetapi tidak boleh mengajar. Kita manusia ni boleh belajar dan boleh mengajar. Itu beza dia. Yalah, walaupun bagian-bagian pentafsiran orang buat kan, tapi penafsiran saya begitu. Mana binatang dia boleh belajar. Contoh kalau kita tengok, kita tonton biasa pergi sirkus kan. Dulu-dulu ada sirkus, sekarang tak ada sirkus lagi. Ada ya. Kalau kita tengok sirkus tu, bila tuan dia tu panggil rimau, dia ambil dia punya buatan apa macam kampari, ekor kampari tu, dia angkat dia tahu dah diri. Kemudian dia buat macam ni, dia pun lompat dalam gulung api. Makna dia binatang ni boleh belajar. Ataupun cerita beruk. Kita bisa beruk, dia bukan monyet ekor panjang. Beruk ni yang mana yang besar. Beruk. Tapi teman-teman Allah Akbar. Saya baru ni di Jalan Tun Razak, dekat menara Selcom tu sini. Ada dekat Jalan Tun Razak. Tengok ada seorang hamba Allah ni, dia bawa beruk naik motor. Beruk tu pula pakai baju, dipakaikan baju, pakai helmet lagi. Pegang elok, tuan ni macam tu. Pegang beruk ni elok, pegang tuan dia, peluk tuan dia. Isteri kita pun tak nak peluk pula kita. Malu ke beruk kan? Ya. Kan? Elok pegang tuan ni. Dia tengok Allah Akbar. Itu beruk. Kan? Tak apalah. Kalau di kampung saya dulu, tapi yang banyak ni di Belakang Kelantan, banyak pokok kan, pokok kelapa. Di kampung saya dulu saya panggil Tok Mai. Tok Mai ni memang kenal lah. Dia ni beruk. Saya selalu ikut dia. Kan? Beruk dia kalau selalu di belakang, tapi kalau saya nak ikut dia, beruk di depan. Beruk itu kerja dia banyak pokok kelapa kan. Ada bersihkan tua dia. Kan? Naik ni Tok Mai ni. Dia kebetulan ada adalah sikit lah bersaudara dengan bapa saya. Ikut dia. Bila sampai satu tempat tu, nak panjat pokok kelapa tu, beruk tak panjat lagi, sehingga Tok Mai ni ketuk ataupun pukul pokok kelapa ni. Kan? Saya tengok ya, 3-4 hari saya tengok. Dia tepuk sekali, main. Dan sekali tepuk tu, mana dia kelapa tua, kelapa masak. Mana dia yang memang dah macam kering kan. Kalau dia tepuk 2 kali, kelapa muda, kelapa tua ya betul. Kelapa tua ni dia tak nampak kering lagi lah. Kalau dia tepuk 3 kali tu, dia buat kelapa muda ya. Tuan-tuan, beruk dia pandai. Dia bawa kelapa yang kering tu, dia turun semua tu jatuhkan. Kalau kelapa yang tua tu, dijatuhkan juga. Tapi kelapa muda tu dia ambil satu-satu buat turun.
Dia tahu kalau turun ke bawah lagi pecah. Ini cerita beruk. Mana dia ada akal, dia boleh belajar. Dia boleh belajar. Dia panjat pokok kelapa tu, dia tahu dah tuan dia tepuk dia tahu pokok mana, buah apa yang perlu buat turun. Itu makna dia beruk. Tetapi saya tengok tak, beruk ni bila dah pencet, dah tak larat nak panjat pokok kelapa, agak-agak dia beruk ni boleh tak mengajar kepada beruk yang lain. Walaupun bunyi dia macam bunyi dia kan, dia tidak boleh belajar, dia tak boleh mengajar. Itu membezakan manusia dengan haiwan. Maknanya kita ni boleh belajar. Malam ni kita belajar. Agak-agak sekejap lagi tuan-tuan balik, boleh tak ajar dekat isteri kita apa yang kita dengar? Ustaz cerita beruk malam ni, kita boleh mengajar. Itu membezakan manusia dengan haiwan. Dan itu contohlah kalau kita tengok dengan haiwan. Itu nak lihat diri kita ni. Kita tengok pada diri kita dengan makhluk sesama manusia. Sama manusia kita ni, semua manusia sama tak? Dari segi ialah rupa paras rupa mungkin berbeza, mungkin dari segi kekayaan mungkin berbeza, tapi dari segi telinga ni semua sama, mata ni mungkin semua sama, dan jari semua sama, tetap jari semua, ibu jari semua macam ni. Cuma yang membezakan sama ada kecil atau besar, hitam atau putih. Apa yang bezakan pada jari kita? Cap jari. Satu dunia ni semua cap jari tak sama. Cap jari sama betul. Tak ada kita tengokkan orang jari dia bentuk 3 segi ada. Orang Brunei jari 3 segi tak ada. Orang kaya sikit jari dia 4 segi tak ada. Semua jari ni sama, tapi yang membezakan pada jari ni cap jari tak sama. Satu dunia tak sama. Ada lain sama tak, tapi ada tak sama. Allahu Akbar kan. Itu nak gambarkan bagaimana yang ada pada diri kita ni banyak kadang-kadang kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita terlalu banyak. Sebab itu Allah tersebut, lihatlah kepada dirimu dan kepada makhlukku yang lain. Tengoklah makhlukku yang lain. Makhluk-makhluk ni banyaklah. Baik. Betullah kita nak jadi orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala ni, dengan Allah Taala bagi kepada kita akal, kita boleh berfikir. Boleh memikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang mana yang batil. Orang hari ini tak boleh nak fikir mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Kan? Saya baru ni ceramah disebabkan sekumpulan muslimat. Ialah saya banyak kuliah muslimat. Alhamdulillah muslimat di Lembah Kelang ni, dia kuliah pagi ada, kuliah petang pun ada. 9:30 kuliah, kemudian pukul 3 petang pun ada kuliah. Siapa dia isteri-isteri tuan lah, banyak kuliah muslimat. Dalam kuliah tu saya ceritalah kisah yang berlaku beberapa bulan lepas. Kisah berlaku di Kelantan. Bagaimana 2 orang budak perempuan umur 13 tahun dirogol oleh 38 lelaki. 38 lelaki ni ada yang menikah, ada yang bujang, ada yang dah ada anak dah. Satu. Yang kedua, kes yang berkaitan dengan seorang ayah. Ayah tinggi, kita silap saya, dia curah air panas dekat anak dia, mati. Dan yang ketiga, seorang apa, hamba Allah ni dikelar, ayah jugalah dikelar anak dia ni, putus dia tak mati. Allahu Akbar. Cerita ke muslimat, agak-agak muslimat lah, agak-agak muslimat. Yang pertama tadi, yang rokol sampai 80 sampai 38 orang ni rokol pada budak perempuan ni, agak-agak ni apa hukuman sesuai untuk kena pada dia. Kemudian yang curuk air panas itu, agak-agak apa hukuman sesuai kena kepada dia. Yang kelar leher ni sampai mati ni, agak apa hukuman sesuai kena kepada dia.
Tanya pada dia, tanya pada Muslimat kata, Ustaz, yang pertama kata, mak dia ni, mak kawan yang kena rokol ni, ambil khotan ni, khotan kepada orang yang rokol anak ni. Ustaz, orang ni kata, orang yang pertama ni rokol ni tadi kata, dan orang ni dia buat kenapa? Ambil batu, bungai batu Ustaz, ambil ni apa ni, balik ni kata, ambil apa benda, tanam dengan dia kata, balikkan dengan batu ke, balikkan dengan apa benda lah, sampai macam mana, sampai mati sah. Satu. Yang kedua, corok air panas ni macam mana pula kata, hak corok air panas, ambil air panas, corok dia balik Ustaz, macam mana kena. Nah, kalau mati-matilah, kalau melecuk lah. Tu yang ketiga tu, apa ni, dia kena kelar tu, sampai mati tu macam mana, ambil dia tu, kelar balik, mati balik Ustaz kata, bagi dia mati balik. Saya kata, makcik, jadilah yang pertama tu, hukuman yang pertama tu, kalau ikut pandangan saya, boleh tak macam ni makcik? Saya tanya, boleh tak macam ni? Saya pun tanya tuan-tuan, boleh tak agak macam ni? Tak payahlah kita bagi dia ambil batu bungai, tak payahlah. Kita penjara dia 10 tahun sudahlah. Kesian dia anak bini pun ada. Dia pun nak teruskan hidup juga, 10 tahun bagi sudahlah. Saya kata ke makcik. Yang kedua, tak payahlah cuba yang panas. Yang buat kerja ni bukan yang orang lain, ayah dia sendiri pun. Ayah dia pun masa tu marah agak. Dia kan tak payahlah hukuman dia sampai nak bubuh cuba yang panas balik, bagi denda 5,000 sudahlah. Yang ketiga, yang kena kelar leher sampai mati, tak payahlah makcik kata, kita bagi penjara dia 20 tahun sudahlah. Ustaz, mana boleh Ustaz, dia kata. Dia masuk penjara, dia keluar, dia buat balik Ustaz, dia kata. Dia saya kata, makcik, apa yang makcik cakap tu, ni lah hari ni orang duk bangkang ni. Yang makcik cakap hukuman tu, itulah hukuman orang duk bangkang tu. Hukum orang duk tak suka tu, orang duk tolak, itulah dia yang makcik dia suruh buat hukuman tadi, itulah dia hukuman dia. Itulah nama hukum bodoh. Memanglah makcik suruh ambil botol ke, ambil batu ke, Islam dah lama suruh bongkai dengan batu ni. Orang yang berzina ni, orang yang merokok ni, tambah pula orang tu dah rasa nikmat perkahwinan. Dah lama Islam dekat dah. Dah sama dah Allah Ta'ala sebut dah. Kita dah bangkang, kita dah bantah lagi ini. Akhirnya apa jadi? Hari ini jenayah yang berlaku dalam negara kita bertaraf 5 bintang, 5 star. Jenayah berlaku tuan-tuan bertaraf 5 bintang. Kes zina saja. Kes zina saja sahabat saya seorang. Dia beritahu bagaimana salah seorang daripada sahabat dia kerja di Jabatan Pendaftaran Negara. Anak yang dilahirkan ada sijil kelahiran tetapi tak ada bin. Tak ada bin. Kalau bin Abdullah okey lagi, dia tak ada bin. Ada seramai berapa? 300,000 lebih. Yang ada bin ada seramai lebih kurang 200,000 lebih. Bermula daripada tahun 2000 sampai 2013. Ada lebih kurang 500,000 yang tak ada bin. Kalau cikgu sekolah tahu lah ni. Tapi dia cikgu sekolah tengok budak-budak ni, tengok nama siapa? Muhammad Syauqi. Sahabat saya tengok Muhammad Syauqi. Nama siapa? Muhammad Syauqi. Contohlah, ayah kamu tak ada ke bin apa kata? Menangis budak ni. Mana dia? Budak ni lahir tahun 2000, sekarang 2014. Budak ni umur 14 tahun. Kata dua. Menangis budak ni. Siapa ayah kamu tu? Nangis. Subhanallah. Tak ada bin. Jadi ustaz sahabat ni boleh faham lah. Allahu Akbar, minta maaf lah ustaz, tak tahu. Kamu tak salah kata. Kamu didikkan diri kamu jadi baik, betulkan akhlak kamu jadi akhlak yang baik, insya-Allah Allah telah sayang kepada kamu. Tu yang cara kita nak buat. Allah Akbar, risaukan dalam keadaan yang berlaku pada hari ini. Tu anak yang tak, yang disenaraikan tidak ada
Dan tak sah taraf lah ke bahasa yang ringan sikit. Kalau nak bahasa yang kasar sikit, anak harap jadah. Ni kes sebab apa? Kes zina hari-hari berlaku. Kes zina hari-hari berlaku. Lepas tu kalau dibuat kajian, dia kata kalau kita nak senaraikan statistik ni yang kita buat, dia berlaku lebih kurang setiap 17 minit seorang anak zina lagi. Setiap 17 minit seorang anak zina lagi. Apa? Hari ni banyak perbuatan-perbuatan zina, cukup banyak. Budak-budak pun dah pandai hari ni lah. Budak-budak umur 13, 14 tahun dah pandai zina lah. Dengan sebab apa? Dengan sebab tu ya, gadget dia ni, dia boleh lah macam-macam pengisian yang ada pada hari ni. Boleh berkenalan ke, boleh intro sikit, intro dia tu. Kita pun tak tahu intro. Intro apa nama sikit-sikit. Baru 5 minit kena. Boleh tak ham, boleh tak? Allah Akbar. Tak keluar. Dia katakan bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Itulah bulan lepas ingat saya disebut dah. Allah Ta'ala sebutkan qul in kana aba'ukum, jangan disebabkan ibu bapa kamu, wa abna'ukum, jangan disebabkan anak kamu. Anak kamu ni kamu membelakangi Allah dan Rasul dan agama. Jangan disebabkan anak kamu. Kan banyak anak hari kita hari ni kan musim-musim kedua kahwin ni lagi pula kan anak kita jenis kedua kahwin ni hak jenis pakai gaun pengantin hak panjang. Jadi tuan-tuan, saya baca dalam sepotong hadis Allah Ta'ala tak pandang daripada masyarakat seseorang itu apabila berpakaian kain itu meleret tanah, bila berjalan kain meleret tanah. Gaun pengantin. Tak betul kemudian ada buat juga. Jangan tak. Allah Ta'ala tak pandang daripada masyarakat. Tapi kita nak macam mana Ustaz budak-budak Ustaz semua hidup dia sekali. Semua hidup sekali masalah lah kita tuan-tuan. Allah tak sebut dah. Dan sebab anak kamu belakangi Allah dan Rasul. Bagi kau pengantin okey lagi, tak apalah. Kain black tu ni pakai pula macam style Cina. Yang ni terdedah ni. Nampak sini lansir yang lansir macam tu. Lansir apa nama tu? Yang nipis. Nampak sikit. Sini terbuka. Belakang ni nampak ni tulang apa nama ni? Tulang belikat, nampak tulang belikat. Jalan ni pula. Allah sebab tu saya kadang-kadang nak pergi mandi kahwin ni tengok juga. Tengok hak jadi codong tak payah. Mungkin tu tak boleh tengok. Tak boleh. Elok pengantin duduk di sana pengantin tu, singgah sana pengantin tu. Dengan ini dipersilakan yang berbahagia Ustaz Muhammad Nizam untuk membaca doa. Kita pula baca doa. Pengantin duduk depan, kita duduk belakang. Tengok tolong belikat dia. Gebu je. Allah. Tu. Yang disebabkan anak kita belakangi Allah dan Rasul. Itu baru pakai baju pengantin. Itu tak cerita lagi yang jadi sister. Kan ada sekarang sister lah, daddy lah, father kan semua dia kerja pun tak kenal. Hak ini pakai ketat tu. Beramai hak ini pakai ketat. Anak kita lah pakai seluar jeans, pakai ketat. Pakai seluar jeans, pakai baju ketat ni. Dia baju dia size XL saja, pakai size S. Siapa ni? Anak kita. Tegur lah sikit ketat. Tengok apa pakai je ni ayah tak mak tahu apa je ni. Kan? Orang tengok lagi, dia kata apa pula, dia kata tengok sampai mengkairahkan tengok macam ni pula. Dalam baju ketat, seluar pun ketat. Saya tak dapat bayang kalau orang perempuan pakai seluar ketat ni macam mana kan? Kalau orang masa dia nak kencing macam mana kan? Orang lelaki tak apalah. Kalau pakai seluar ketat pun nak kencing dia buka zip dia jolok tangan tu. Orang lelaki nak jolok tangan, orang perempuan nak jolok tangan mana? Jadi sebab anak kamu belakangi Allah dan Rasul dan agama. Kan? Wa ikhwanukum, jangan disebabkan saudara-saudara kamu belakangi Allah dan Rasul. Itu surah Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, muka surat 190, ayat yang ke-24. Surah Taubah, surah yang ke-9, juzuk yang ke-10, muka surat 190, ayat yang ke-24. Nak ulang sekali lagi ya? Jangan disebabkan sahabat-sahabat kamu belakangi Allah dan Rasul. Ini ada sampai 38 orang sampai di Rogol.
Wa azwajukum, jangan disebabkan isteri kamu. Kamu belakangi Allah dan Rasul. Sebab isteri. Mana zaman sekarang, zaman Facebook. Semua ada Facebook, isteri ada Facebook, suami ada Facebook. Balik rumah, isteri buka Facebook, suami buka Facebook. Akhirnya suami isteri duduk dalam satu rumah macam tupai kayu, tak jaga Facebook. Ya Allah, saya pergi satu restoran, tuan-tuan. Suami isteri turun satu kereta, suami tengok, isteri tengok, sambil-sambil makan persembung. Tengok persembung, ya Allah, tak bercakap. Duduk dalam satu rumah. Akhirnya suami like dengan perempuan lain, isteri like dengan lelaki lain. Ini ketika saya bercuti dekat Terengganu, Primula Park Royal. Primula tengok gambar saya mandi dekat swimming pool, tunjuk pula akhlak apa punya tu. Ada sahabat saya. Saya baru forum dengan Datuk Abu Saddin Al-Hafiz baru ni. Datuk Abu Saddin cerita bagaimana seorang muslimat. Kita nak lepas telefon Datuk. Datuk boleh tak buat sembahyang hajat, boleh tak baca Yasin? Untuk apa? Untuk ditakdirkan Allah Ta'ala biar suami saya ni pohon dia buncit. Dia tahu tak? Saya kata kalau hadis bilang pohon buncit dia kena busuk. Pasal apa? Saya geram sebab Facebook dia tahu. Pasal apa lah? Suami saya dia pergi nikah satu lagi dengan rakan Facebook dia. Dah nikah satu lagi, satu hal kata, pasal apa nak nikah tak beritahu saya. Datuk Abu Hasan kata, memanglah kalau nak menikah bagi tahu kamu memang confirm dia tak boleh nikah lagi satu. Kan tip nak nikah dua, jangan bagi tahu isteri. Nak nikah ya, jangan beritahu isteri. Tapi kak, saya cerita kota komunik tak ada, ni belah Zimbabwe ni. Datuk Besar kata, minta maaf saya tak berhenti nak buat macam ni. Tak buat sendirilah. Saya nak baca doa untuk orang nak sembahyang hajat. Tak apalah, ini cerita nak buat orang jadi tak elok ni. Ini agama larang ni. Tak boleh, mana boleh nak jadikan binasakan orang macam ni. Tak boleh, kata. Sama seperti pembunuh, mana boleh. Kamu nak buat sendirilah. Baru-baru ni forum, jumpa lagi muslimat tu. Datuk ingat tak saya telefon Datuk 6 bulan lepas? Ingat dia kata. Suruh buat ni, ingat dia kata. Saya tak buat, kamu buat apa? Saya buat tu. Tu macam mana? Buncit tak perut suami kamu? Alhamdulillah buncit, tapi bukan perut suami dia, perut bini dia dua dia. Buncit. Ya Allah. Tak. Jangan sebab isteri kamu belakangi Allah dan Rasul. Wa masakin. Jangan disebabkan rumah kediaman kamu. Ni 8 perkara ni. Jangan kamu belakangi Allah dan Rasul. Kamu kena dulukan 3 perkara, Allah, Rasul dan agama Allah. Jangan disebabkan rumah wa masakin, rumah kediaman yang kamu sukai. Kamu belakangi Allah dan Rasul. Orang lain buat rumah juga, tapi masjid datang juga. Orang lain rumah besar juga, masjid nak juga datang ke rumah. Orang lain rumah dia ada juga, lampu lilak-lilak, datang juga masjid. Dia rumah dia langsung tak datang ke rumah Allah. Baik. Jangan disebabkan apa lagi? Wa amwal, yang disebabkan harta yang kamu miliki. Kamu belakangi Allah dan Rasul. Harta yang kamu miliki. Kan Nabi sebut dulu, sebut hadis Nabi SAW sebut, bagaimana akhir zaman ni harta ni tagfidul malu, harta ni menjadi khabutan. Harta ni orang berebut. Rajulun mi'atud dinar, seorang lelaki apabila dibagi kepada dia mi'at dinar. Mi'at dinar ni kalau Ustaz Zaharuddin, Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, dia salah seorang daripada penasihat bank pasal syariah, Bank Al-Wajihi, disebut 1 dinar ni 800 ringgit. Maknanya dia seorang lelaki bagi kepada dia mi'at dinar, lebih kurang 80,000 ringgit. Pada zalis sakhitat, marah. Pasal apa bagi aku 80,000? Tak cukup, nak lebih lagi. Dah bagi 80,000 dah, tak cukup, nak lebih lagi. Ini dah kena tangkap 12 orang dah. Adakah staf tadi? Adakah staf mendekat? Daripada 2011, 2011 sahabat saya kata, daripada 2011 sampai 2015
14, 13 kata hasil daripada risikan SPRM apa benda kata pendapatan hamba Allah ni setiap bulan 50,000 ke 130,000 dengan jawatan dia tak melayakkan dapat banyak tu. Sebab duit. Betul. Orang jadi gila, orang jadi syok, orang jadi terpukau, orang jadi macam tersihir, orang jadi apa ni, duit ni jadi apa? Orang putih pun jadi glitter, benda yang glitter mengelap. Orang fikir duit dia, pagi-pagi fikir duit, bangun pagi duit. Tak cuma cerita mak nak apa ya, berebut harta ni. Allah Akbar. Sebenarnya bukan tak pada zaman kita, zaman duit semua ke mana pun duit dia. Sikit duit tu, semua duit. Dia katakan seorang lelaki bagi kepada dia 1,000 dinar, 80,000 ringgit. Fabizalis sakhitan, marah pasal apa bagi minyak tu tak cukup. Baiklah, dengan duit seorang ulama lupa ilmu dia, seorang ahli politik lupa amanah kuasa dia, seorang manusia lupa hakikat diri dia siapa sebab duit. Lupa ulama, lupa. Dia pergi ceramah, balik-balik ceramah, tengok-tengok orang bagi, Allah bagi 100, tak berbaloi aku ceramah kata. Orang kata kot sangat masjid ni ada. Siapa dia ni? Penceramah depan dia lah. Dia kena ingat tu lagi. Takut-takut dia lupa. Memang tak. Duit. Kok mana pun fikir duit? Sebab itulah M. Nasir sebut lama lah tak. Tahun 81 M. Nasir sebut dah. Zaman kini zaman duit, tak ada duit diri tersepit, tapi jangan jadi hamba duit. Takkan tuan-tuan tak hafal lagu ni? Tuan-tuan ni hafal lagu apa tak? Lagu Selimut Putih ya? Nasir sebut lama dah. Tahun 81 saya ingat lagi. Masa tu saya kecil lagi. Oh dia bapak tu tahun 81. Tak silap-silap kita pun ada di rumah saya lagi di 9. Kan? Saya ingat sebut lagu tu kan. Masa tu saya tak minat lagu tu sebenarnya. Saya minat satu lagu tu. Lagu nama dia Ekspres Rakyat. Membawa daku keliling ke tanah airku. Sedap juga suara saya minta. Dia menyapah tu lagu tu Ustaz. Dan jadi disebabkan betul kamu belakangi Allah dan Rasul. Banyak dengan sebab betul orang belakangi Allah dan Rasul. Watijah betul dengan sebab perniagaan yang kamu usahakan, yang kamu jalankan, kamu belakangi Allah dan Rasul. Kita ambil niaga kecil sudah lah tuan. Hak besar ni jangan cerita, hak kecil ni. Hari Jumaat berapa ramai khatib tengah baca khutbah, dia duduk berniaga lagi. Sedangkan Allah Ta'ala sebut iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'u ila dzikrillah wa dharul bai'. Apabila diseru kepada kamu untuk sembahyang Jumaat, fas'u ila dzikrillah, segera ingat pada Allah, wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Berapa ramai lagi khatib dengan khutbah, dia khutbah juga. Ingat dulu Datuk Taib Azamuddin ketika mana jadi imam besar Masjid Negara, dia tak benarkan semua peniaga-peniaga yang berniaga di sekitar Masjid Negara tu, dia tak benarkan berniaga. Sebab apa? Kita khutbah dia pun khutbah dia. Saya ingat saya khutbah di seksyen 19 Sya'alam, seksyen 19 surah Al-Huda nama dia. Ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah. Tengok elok hak sahabat tu. Kebetulan surah tu nampak di luar. Khatib duduk atas member ni, nampak orang di luar tu niaga bang kebab. Faqad fazal muttaqun, bang kebab tu. Marilah sama-sama kita bertakwa. Elok kawan ni makan kebab, kita tengah khutbah dia makan kebab. Geram betul kita tengok. Dah kita ni lama dah tak makan kebab. Datang sudah hijrah, balik-balik bihun. Kalau tak bihun apa? Tiap sekali bagilah kebab. See dia? Tak tengok mie goreng, tak tengok mie goreng tu. Tak mau dicanai. Sekali bagilah kebab. Allahu Akbar. Ya Allah, itu baru cerita meniaga kebab tu tuan. Tak cerita lagi hak juta-juta ni. Saya ramai kenal driver-driver ni. Tapi
Beritahu saya, dia kata, Ustaz saya Jumaat ni cukup susah hati Ustaz. Sebab apa? Bos saya ni. Saya kata, bos kamu Islam ke? Bukan Islam. Islam. Kenapa pula? Bila saya tanya, bos hari ni semayang di lunch dekat mana? Bukan tanya semayang, hari ni lunch dekat mana? Pasal apa? Saya nak pergi semayang Jumaat. You pentingkan semayang juga, you pentingkan I. Ya Allah, cukup saya sama lah. Habis tu saya dah tak boleh tahan lah Ustaz. Dia kata lah ni saya sedang carilah, cari buah-buah yang tak codong sikit ke. Kadang-kadang saya lebih suka cari buah yang bukan Islam ni. Kawan saya kata, Alhamdulillah kerja dengan jemput. Kata jemput dia pergi hantar dia dekat masjid pula. Jemput hantar dia dekat masjid. Pukul berapa you habis sembahyang? Dia kata 2:30. Okey, 2:30 dia dah sini kita. Habis tu you nak makan lepas, okey lah 2:45 lah, 2:45 jemput dia bagi 2:45 I ambil you, I drive sendiri. Dan bukan Islam. Hak Islam ni kan, you sembahyang apa? Penting sembahyang tu tak ni tu. Berapa ramai yang disebabkan perniagaan membelakangi Allah dan Rasul. Kan Allah wa ashiratukum. Satu lagi dengan disebabkan adik-beradik kamu membelakangi Allah dan Rasul. Dan hatta Allah Taala firman, "Tarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri." Allah akan datangkan siksaan dia kepada kamu. Wala yahdil qaumal fasikin. Allah tak suka kepada orang yang fasik. Haji nak azan lagi. Tak, pelan-pelan. Baru tempat dia azan, baru tempat dia bentuk. Lima juga jalan. Alhamdulillah kabirah ya. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allahu Akbar. Ada nak gambarkan kepada kita sebab itulah lihatlah kepada diri kamu dan kepada makhluk. Jika kamu dapati seseorang itu lebih mulia daripada kamu, maka pindahkanlah kemuliaannya itu kepada dirimu. Saya buat satu contoh tuan, seorang sahabat seorang tabi'in. Dan dia ni nama dia Mubarak. Anak dia nama Abdullah bin Mubarak. Abdullah ni wali Allah. Dan dia ni bapa dia Mubarak. Orang tak iktiraf dia sebagai wali Allah. Maknanya dia orang sebut anak dia tu wali Allah. Pak ni tak wali Allah. Pak ni ulama biasa. Pasal apa nak jadi jam tentu Ustaz? Pak ni tak ulama, pak dia bukan wali Allah, anak dia wali Allah. Pasal apa jadi? Sebab tu dia pak lah wali Allah, anak tak wali Allah. Dan iman ni cerita dia bukan boleh diwarisi, bukan boleh dibesarkan. Kalau Mubarak ni, dia seorang ahli perniagaan. Dan dia selalu pergi keluar orang niaga kan, sekejap terbang sana, cerita terbang sini, kejap terbang sana. Banyaklah dia pergi musafir niaga. Jadi tuan, kata pembantu dia bernama Musa bin Noh. Musa bin Noh ni, pembantu dia tanya Tuan ni pergi musafir sana, musafir sini, saya bimbang Tuan ni suruh saya jaga semua harta yang Tuan punya ni. Dan Tuan suruh saya jaga. Tapi sebelum Tuan pergi, bagi saya satu nasihat. Yang nasihat ni saya kadang-kadang sejak saya lupa, sejak saya ingat, kadang-kadang saya taat, kadang-kadang saya kufur. Tolonglah bagi saya satu nasihat. Yang nasihat ni boleh saya jaga diri saya. Jadi Mubarak kata, dia kata kepada Musa bin Noh, wahai Musa bin Noh, sebagai amalan kamu, 3 ni sebagai amalan kamu. Kamu buat 3 perkara ni sebagai amalan kamu, dan 3 perkara ni kamu terus amalkan sekarang juga, hari ini juga, mulai hari ini juga. 3 perkara ni sebagai amalan kamu. Apa dia? Yang pertama, kata Mubarak, hidup di atas dunia jangan rakus. Jangan rakus. Disebabkan kerakusan Nabi Adam alaihissalam lah tuan-tuan, maka Nabi Adam Allah Ta'ala keluarkan dalam, dipersilakan keluar dalam syurga. Rakus. Betul kita nak kaya, tapi tak sampai kita ambil hak orang lain. Betul kita nak kaya, tapi tak sampai kita buat benda yang Allah Ta'ala larang. Betul kita nak menjadi orang yang berpangkat, berharta dan sebagainya, tapi tak sampai kita buat benda yang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala larang. Allahu Akbar. Orang minum ekor sebagai contoh, dapat duit benar sikit, tapi RM5,000 contohnya, tapi Allah Taala campakkan ke neraka 500,000 tahun, tak berbaloi itu. Hidup di atas dunia jangan rakus. Yang kedua, hidup di atas dunia ni jangan sombong.
Sebab kes sombonglah berlaku kan, apa dia, dosa yang pertama makhluk dengan Khalik. Makhluk ni dengan pencipta. Kes sombonglah. Usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Bila Allah Ta'ala perintahkan kepada semua para malaikat sembah kepada Adam illa iblis, kecuali iblis. Sebab apa? Sombong. Kes sombong kan? Jangan sombong. Hidup di atas dunia ni jangan sombong kan. Kadang-kadang ada berlaku kat kita ni tuan-tuan, sombong lebih sikit dia sombong. Sama-sama duduk kota komuni, sama-sama datang surau, sama-sama pakai kereta Myvi, cuma kita seorang lebih setirai kayu ya. Lebih setirai kayu. Dia pun kadang-kadang sombong lah. Walau semua saya biasa ada setirai kayu. Jangan sombong. Tu. Yang ketiga, hidup di atas dunia jangan dengki. Sebab kes dengki lah berlaku pembunuhan yang pertama dalam sejarah tamadun manusia. Apabila berlaku pembunuhan Habil dan Qabil ni. Kita nak masuk bulan apa ni? Kita nak masuk korban ni kan. Habil ni dia persembahkan korban yang macam mana? Habil ni sembahkan korban yang macam mana? Akhirnya apa yang berlaku pada ketika itu? Pembunuhan yang berlaku. Sebab apa? Berebut kembar dia untuk nak berkahwin. Banyak cerita itu. Ada dalam cerita soal Imran, ada cerita ayat laku kes itu. Hidup di atas dunia ni jangan dengki. Itu 3 amalan ni kamu sebagai amalan kamu. Kamu ingat, kamu nak buat, ingat 3 ni. Dan 3 perkara ni kamu terus amalkan sekarang juga. Mubarak bawa sepotong hadis Nabi SAW. Tak kala mana hadis riwayat daripada Sa'id Al-Khudri. Kami sering akan Sa'id Al-Khudri di antara sahabat yang ranking yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Dia ada 7 sahabat di antara ranking yang paling tinggi banyak meriwayatkan hadis. Yang pertama Abu Hurairah, yang kedua Ibnu Umar, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, yang keempat Sa'id Al-Khudri. Sa'id Al-Khudri ini. Yang kelima Jabir, yang keenam siapa lagi? Ibnu Abbas. Kemudian yang ketujuh siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Ini 7 orang sahabat ranking yang paling banyak hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apalah tuan-tuan ingat pun okeylah. Tuan-tuan, sebab apa sahabat-sahabat ni ingat hadis Nabi ni, dia ingatlah kepala ni. Dia kukuk, dia lupa, dia ambil buku tak, dia ingatlah kepala dia, dhabit dalam kepala ni. Dia ingat Nabi cakap tu terus, dia ingatlah kepala ni. Kalau panjang hadis tu ingat ni. Tuan-tuan, zaman tu Nabi tengah ceramah, tuan-tuan, bukannya ada pen, bukannya ada video apa benda nak rakam, semua tak ada macam kamera, tak ada tuan. Zaman Nabi tu hanya topik dia. Topik ni maksudnya ingat dalam hati dia, ingat di dalam ya. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi bila dengar Nabi ceramah, sahabat-sahabat tak bawa pen, tak bawa pensel, tak bawa, tak rakam semua tak. Sebab ingat dalam kepala ni. Jadi tuan-tuan ni macam sahabat Nabi juga. Dia kau nyampah kau tengok dekat siapa ni. Ceramah nak kena orang sembah. Tak nak cerita betul lah. Saya Al-Khudri sebagaimana hadis daripada Sa'id Al-Khudri ketika Nabi SAW berkuliah. Kemudian Nabi SAW sebut, wahai sahabatku, kamu nak tengok tak seorang ahli syurga sekejap lagi masuk daripada pintu arah sana. Sahabat-sahabat tengok. Malam pertama. Malam kedua, Nabi kata, kamu nak tengok tak seorang ahli syurga akan masuk daripada pintu sana. Tengok, orang yang sama juga. Kemudian malam yang ketiga, Nabi sebut lagi, kamu nak tak kalau tunjuk kepada kamu seorang ahli syurga akan masuk daripada pintu arah sana. Tengok, orang yang sama juga. 3 malam berturut-turut Nabi jamin sahabat ni masuk syurga. Ibnu Umar, anak Umar Al-Khattab, bagi tahu kepada sahabat yang jadi syurga ni, wahai sahabatku, aku ni berkelahi dengan bapa aku. Aku berjanji aku tak balik ke rumah selama 3 hari. Boleh tak aku nak tompak rumah kamu bermalam? Ahlan wa sahlan wa marhaban, silakan. Sahabat dia begini. Malam tu Ibnu Umar dia tak tidur kan. Sambil-sambil dia pergi rumah sahabat tu, dia tidur ayam. Tengok tak ada sahabat ni bangun malam. Tengok tak ada sahabat ni baca Quran. Besok pagi pula tak ada dia berpuasa.
Malam kedua pun macam tu juga. Tak ada juga bangun malam. Nak kata baca Quran sampai 3 minit pun tak ada juga. Sampai berapa juzuk tak ada. Malam ketiga pun macam tu juga. Sampai hari ketiga tu Ibnu Umar kata, wasabaku, sebenarnya aku ni tak berkelahi dengan bapa aku saja. Aku buat hilah untuk nak bermalam dengan kamu, sebab aku nak tengok apa amalan kamu, sehingga Nabi jamin kamu 3 malam betul-betul. Wahai Ibnu Umar, apa yang kamu tengok itulah amalanku. Cuma aku buat 3 perkara ni sebelum aku tidur. 3 perkara ni aku buat sebelum tidur. Jadi Abdullah ni Mubarak ni bagi pesan pada Musa bin Nur, kamu kena buat 3 perkara ni sekarang juga sebelum kamu tidur. Kalau kita boleh, kita buat 3 perkara ni terus hari ni juga, terus buat malam ni juga sebelum tidur. Sebelum tidur, bukan tidur masa dengan kuliah ni, tidak. Tidur balik malam ni. Apa 3 perkara ni? Yang pertama, dia kata, wahai Abdullah Mubarak, wahai Ibnu Umar, sebelum aku tidur ni aku maafkan semua kesalahan orang lain. Orang biasa kata aku, orang biasa mengumpat aku, orang biasa fitnah aku maafkan kesalahan. Boleh buat kan? Banyak kan? Mesti punya ada. Tak orang duk kata kita. Tak apa-apa lah. Pun ada juga mengatakan ustaz. Pun ada juga ustaz mengatakan murid pun ada juga. Mengatakan dekat isteri, maafkan kesalahan. Semua maafkan kesalahan. Akbarnya ada muslimat juga datang rumah saya tu. Dia beritahu saya, isteri saya tu, isteri saya nama Nur Syimah. Syimah, ustaz ada rumah tak? Saya pun nak jumpa sekejap, nak tanya masalah sikit. Kata, tak ada ustaz ni kan, pergi jumpa apa? Jadi ustaz, saya pun dah 5 bulan tak bercakap dengan suami saya lah. Sudah macam-macam mana? Saya apa pula? Ingat pasal Facebook. Tak tahulah dia hal dia, saya hal dia kan. Tu macam mana orang tahu. Satu pula suami saya sebut dekat saya, kalau macam ni kita bercerai lah. Dah lebih 200 kali dah sebut dekat. Astagfirullah, saya pula lebih 200 kali dah kalau macam ni kita bercerai lah. Perkataan cerai tu. Kalau disebut kalau begini, kalau macam ni lah kita berpisah rumah tangga, itu boleh tahan lagi. Kalau macam ni lah, you baliklah rumah ayah you, okey lagi. Ini cerai tu. Lebih 200 kali dah, tapi masih ada satu rumah ni. Dia buat main-main je dah. Banyak. Sebab tu kita kena bagaimana. Ini yang belah berlaku. Maafkan, mana cepat-cepat. Ada masalah sikit, suami isteri cepat-cepat. Tak maaf. Yalah, kadang-kadang isteri pun naik radam juga. Suami tu balik, yang tertarik itu dia daripada pukul 5 pagi tu sampai tengah malam bekerja. Kita semua kan dah mau rumah. Ni ustaz, kalau boleh ustaz tekan sikit ceramah mana-mana ustaz. Ni tekan kita. Tapi pukul 5 pagi bangun dah anak bersekolah lagi, rumah mereka hantar anak sekolah pula, balik pula suami duk ngeluh ni. Dan habis pula kita kata buat dia tarik suami nak biar kerja lah. Dia biar kerja. Kita tak ada hati lagi, tak dia biar kerja. Kita kemaikan katil lagi, sapu sampah lagi. Sambil-sambil tu ambil udang, buat peluang pula. Sambil-sambil kopi petai pula. Malam ni nak buat sama udang petai. Siang ni buat sama udang petai. Sambil-sambil pula tu, sambil-sambil siang tu, sambil-sambil utang washing machine. Sambil-sambil tu pula sidai baju. Sambil-sambil buat nasi lagi, sambil goreng ikan, sambil tuan-tuan, orang perempuan ni dia pelbagai. Dia boleh buat satu kerja tu banyak kerja dalam satu masa. Dia boleh buat 10 kerja dalam satu masa. Dia boleh sidai baju, sambil-sambil dia balik ikan, sambil-sambil dia boleh putar washing machine, sambil-sambil dia boleh sapu sampah, sambil-sambil dia boleh jeram nasi. 3, 4, 5, 6 kerja dia boleh buat. Itu kelebihan orang buat. Cuba orang lagi dia tu. Bang, tolong jaga ikan sikit dia jaga. Bang, tolong ambil sudut. Kau tak nampak apa dia ikan. Cuma lah satu-satu habis dulu. Siapa kau tak? Dah petang. Lepas petang kata, suami balik 12:30. Siap masak semua sama udang petai. Siap masak sayur toge, semua siap masak. Lepas pukul 2 makan. Lepas tu dia tak menaik, kata tidur dah.
Ambil baju pula, lipat pula baju. Dan pukul 3 barulah dah rehat sekejap. Itu pun sambil-sambil tengok kita American Latin lah kan, cerita pukul 3 kan. Dulu Rosalinda kan? Tapi Rosalinda dah habis dah kan. Dah habis dah kahwin dengan Fernando Rossi. Siapa dah kahwin? Kita tengok kan. Tonton TV pun kita tengok kan. Habis dah Rosalinda kan. Oh Akbar. Lepas tu petang pula nak buat minum petang pula. Suami nak balik kerja kan. Sebab itulah kami maghrib kurang pergi semayang di surau Ustaz. Sebab apa? Lepas Isyak suami balik nak makan. Dia tak mau makan lauk tengah hari. Dia nak lauk lain pula kan. Pukul 9.30 kita duduk sibuk basuh pinggan dah. Suami dia tengok gerak khas dia mobil. Kita pun ambil lah baju-baju banyak tak habis lipat tadi. Tunggu depan dia, kok dia nak lipat. Dia tak lipat pun Ustaz, dia bergulung dalam baju dia. Tolonglah lipat sikit kata. Jadi makna kami ni orang perempuan pagi kerja, petang kerja, tengah hari kerja, maghrib kerja, lepas isyak kerja. Semua daripada pagi sampai malam, tengah malam dikerjakan pula. Ya Allah, Ustaz kena tekan sikit. Malam ni tekan kan. Tolong sikit. Sebab itulah maafkan. Lepas tu kalau dia dibelentik memang layak lah. Sebab dia semua dia kena buat. Banyak juga kesilapan kita. Satu. Yang kedua, sebelum tidur aku tak niat nak tipu siapa-siapa besok pagi. Besok aku nak kelentong siapa agak-agak. Ada jenis orang nak kelentong ni. Siapa aku nak tipu? Mana tak berniat nak tipu siapa-siapa. Itulah amalan aku wahai mu'minun. Dan kemudian yang ketiga, dan sebagai amalan kamu terus amalkan juga. Dan sebelum tidur aku tak niat nak buat dengki kepada siapa-siapa. Besok aku nak buat dengki siapa? Saya ingat lagi saya usrah dengan Datuk Tuan Ibrahim Farman. Dan dia kata kita ni kadang-kadang orang Melayu, dia kata tak habis-habis dengki. Orang niaga cara orang niaga dengki. Orang yang ada ilmu cara orang ilmu dia lagi. Banyak tuan orang niaga kata tutup syarikat. Sebab apa? Orang lagi hantar itulah, hantar ni lah. Dua seorang sahabat jadi lawyer, 2 orang associate lah, bahkan 2 orang buat lawyer tak. Tapi lawyer firm tutup. Sahabat ni kena macam mana, akhirnya dia punya usus ni jadi macam sekecil ekor tikus. 2 tahun lepas meninggal dunia. Orang tak. Sebab kena dia kata macam santau lah. Sekali saya tutup office tak buka lah. Dia ikut dia tak. Sahabat ni hari meninggal tu isteri dia histeria. Jadi macam dirasuk. Dia ustaz seorang hamba Allah pandai sikit lah. Dia pandai sikit, dia berubah kata boleh berkomunikasi pula dengan jin. Bercakap. Akhirnya jin tu kata apa? Jin tu kata aku nak buat dia sampai dia mampu. Cakap kan? Bukan dia, anak keturunan dia sampai mampu. Allah Akbar. Dengki. Macam-macam kan? Pengalaman saya tak boleh lupakan. Ketika mana saya dijemput dari seorang muslimat pergi buat kenduri tahlil arwah di rumah dia di Jalan Engkang, Kramat. Dekat masa tu dulu ada Trinational kan, Bengkel Mara lu pergi tapi jalan dia pergi tu baca Yasin. Ustaz saya lama dah tak buat kenduri arwah untuk ayah saya dah meninggal. Sebab saya adik-adik saya semua perempuan, 5 orang perempuan, jadi saya pun tak kenal orang masjid. Kebetulan saya kenal ustaz ya, sebab itu pun ustaz datang pejabat saya ceramah. Boleh tak ustaz saya nak minta jasa baik ustaz nak datang rumah saya buat baca Yasin, baca doa selamat tahlil arwah. InsyaAllah saya kata nak buat bila? Pagi ke apa? Pagi. Pergi rumah dia. Pergi tengah-tengah baca Yasin, tiba-tiba mak dia ni bercakap siap tak? Pom-pom. Kita pun tak reti cakap siap macam mana. Yang kita reti sawadikam ya. Tu yang kita reti. Pom-pom cakap siap. Cakap siap ni bukan sekali 2. Kan? Ataupun bukan setengah jam, 2 jam. 2 jam kita tengah baca Yasin tu, dia cakap sampai habis doa
Inilah ilmu yang ustaz-ustaz kita belajar kan. Kalau Ustaz Malik Saleh belajar dengan dia. Kalau berjumpa dengan orang macam ni, macam mana nak buat ustaz? Kan? Saya belajar lah. Bila dia dengar tengah dia apa tu, kamu baca ayat ni dalam surah Ar-Rahman. Ayat berapa saya lupa, 23 ke 25 itulah. Cek boleh lah. Ayat ni Allah Ta'ala berfirman, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard la tanfuzuna illa bisultan. La tanfuzu tu kamu buat macam ni dekat muka dia. Bukan pergi rembuk dia tak. Buat macam ni. Dan cuba kamu rasa ada tak benda jin tu yang akan melekat kata. Kalau tak percaya baca lagi, ya ma'syaral jinni wal insi, ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfuzu buat cepat-cepat. Dan sampai kamu rasa ada benda. Saya buat tak ada ni. Buat baca. Ustaz Malik kata baca ya. Dan baca alhamdulillah. Kali yang ke-21 waktu silap saya, tiba-tiba berhenti kan. Tiba-tiba berhenti. Ya ma'syarul jinni wal insi ini istata'tum berhenti. Dia berhenti. Dia boleh cakap siang tu. Dapat ilmu dah. Dia Ustaz Malik ajar. Tapi ilmu cara tangkap. Tapi saya lupa nak cari ilmu nak lepas. Allahu Akbar. Macam mana aku nak buat dia betul. Telefon balik Ustaz Malik. Ustaz macam mana lepaskan ni? Kan? Kita lepaskan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukaziban. Lepaskan tempat-tempat yang sesuai lah. Mana dia tepi jalan ke. Kata sambil kamu pun makhluk aku Allah, aku pun makhluk Allah. Kamu dengan dunia kamu, aku dengan dunia kami. Tolong dengan kami nak melakukan ibadat di sisi Allah Ta'ala. Lepaskan dia. Betul tuan. Dia dah 2 jam bercakap lembek perempuan ni. Lembek. Saya tanya dia, mak kamu ni pandai ke cakap siap? Memang sepatutnya haram tak pandai. Tak pandai. Sejak bila dia ni? Mak saya dia kata, Ustaz, dia azan tak boleh dengar. Dan yang kedua, dia tak boleh dengar baca Quran. Sebab apa? Dah lama dah benda ni tak. Dah lama dah. Dan sebab apa? Mak dia ni jadi segak lah. Bila dia menikah dulu, sebelum nikah ada orang pinang. Lepas tu orang pinang, mak dia tak terima. Dia terima orang lain. Akhirnya dia buat sampai hari ni. Ya Allah. Akhirnya macam mana kata? Sekarang ni Kak, saya kata, akak banyak akan baca, akak benda tak elok, dengar apa, banyak akan baca surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, baca sebanyak 40 kali. Agak macam nak aku tu cepat-cepat baca. Amalkan hari-hari, istighfar cepat-cepat banyak, mohon ampunan kepada Allah. Itu penting kita. Alhamdulillah sekali, alhamdulillah ada bahasa Rasul. Dan sebab apa? Dengki. Betul orang Melayu tak biar kita kan. Contoh tak semua lah kan. Ada dengki. Tak macam bangsa lain. Kata bangsa Cina tak. Kita pergi kedai. Bos, ni barang ada tak bos? Tak ada lah ni barang. Dekat mana ada ni bos? You tengok hujung sekali. Hujung kedai ada. Hujung kedai tu. Kedai siapa? Sang bangsa dengan dia. Kan kita tu. Bang, barang ni ada tak bang? Oh sini Kota Kemuning tak ada ni dah. Dekat mana ada bang? Ni Batu Pahat baru ada ni. Allah. Tiga perkara ni kamu kan terus amalkan juga. Aku tak niat pernah berdengki kepada siapa-siapa. Itu yang Allah sebut. Jika rasa diri kamu jika lihatlah jika dapati seorang itu lebih mulia dan dia kepada sekalian makhluk lain, jika seorang itu lebih mulia daripada kamu, pindahkanlah kemuliaan itu kepada diri kamu. Inilah kemuliaan seorang ni Musa bin Nuh yang dia amalkan kan. Pindahkan lebih kita kuku itu boleh. Jika tidak, muliakan diri kamu dengan amal soleh dan bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu taubat terbuka luas kepada kita. Ambil kesempatan, Allah Taala bagi peluang kepada kita, dan supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita dalam golongan orang sentiasa mengingati akan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala dan perjanjian yang kita janji kepada Allah Taala sebelum kita lahir, dalam keadaan kami mendengar dan kami taat. Wallahu a'lam. Itu di antara intibati hadis yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Mudah-mudahan dia menjadi input yang bernilai kepada kita semua. Itu sama-sama kita amalkan. Ya, sekarang dulu yang baik daripada Allah. Nanti satu keluarga hadis saya sendiri, saya minta ampun kepada Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal
الظالمين رضينا بالله ربا وبالإسلام ونبي محمد نبي ورسوله اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل الصراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعلنا هذا جمعا مرحوما تفرقنا منه بعد تفرقا معصوما صلى الله على سيدنا محمد الفاتح الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.